Oke, jadi guys, hari ini aku mau nyeritain tentang tweet gitu ya, cerita tweet gitu. Oke, cerita tweet ini berasal dari tweet yang bernama Koleksi Cerita Seram. Mari kita lihat ceritanya. Nah, ini guys, Koleksi Cerita Seram. Kita langsung mulai aja. Miss Me ini adalah cerita kerekaan semata-mata. Oke lah, assalamualaikum kepada peminat KCS. Salam. Bila dia dia tengok dia dah kena ikat. So moral of the story, jangan sesekali main pemanas spirit of the conic ya apa sekalipun. Oke, kok langsung kita mulai ceritanya ya guys. Versi cerita seram. Akmal kata belum dia keluar dari bilik dia nampak makhluk besar sedang duduk di tepi katil. Dengan itu dia ingat ini judulnya itu permohonan menjadi kurator. Jadi dia kayak judulnya tuh kayak gitu deh. Bila si Niel ni cek kat kamu, dia tengok kosong. Dia apapun, dia pun melepaskan ikat Akmal itu, dan Akmal mulai bercerita. Dia pun ia cek bunyi apakah dalam bilik itu semasa Amirul membuka pintu bilik. Dia terkejut apabila melihat Akmal telah diikat di atas katil. So dia orang pun tersambung main. Semasa dia orang nak sambung balik, dia orang pun terdengar plak sama tingkat dalam bilik. So si Amirul ni dah angry. Dia orang pun mula ia main spirit of the coin. Semasa dia orang main tu, dia orang terasa macam diperhatikan oleh something, but dia orang tahu. So malam tu dia orang sepakat nak main. Dia orang pun cari bahan untuk main spirit of the coin. After dia orang udah dapatkan barang-barang untuk satu hari, si Amirul bukan nama sebenar, ajak ia Akmal main spirit of the coin sebab time tu dia orang bosan. So si Akmal ni pun setuju. Ia hai, assalamualaikum peminat guys, saya sehat. Tadi belum cerita ya guys, cuman kayak judulnya gitu. Oke, hari ini saya nak cerita pasal Spirit of the Coin judulnya. Pernah dengar si cerita tuh? Oke, jam ke tamat suci. Assalamualaikum. Zana dan demam seminggu sebab dia terkejut siapa yang dia nampak dalam toilet semalam. Dia cakap dengan siapa? Semua waktu story, janganlah keluar. Aduh, keluar pergi toilet ke kawan dia cakap. Dia pula, so siapa? Zana nampak semalam. Zana terkejut sebab Zana tengok kawan dia tengah jalan tiba-tiba. Esoknya Zana pun tanya kawan dia. Zana pun balik. Iya. Zana dah malas nak follow kawan dia nih. So Zana pun pergi. Ia bilik, dia balik. Masa Zana masuk bilik. Masa tuh dia baru perasaan yang perempuan tuh macam muka kawan Zana yang tengah tidur tadi.
Zana pun memanggil iya kawan tadi. Tapi kawan Zana nih senyap C. Zana nih pun buat tahu jelas. Masa Zana tengah naik tangga nak masuk bilik. Zana nampak perempuan dalam toilet tadi. Perempuan si Zana pun pelik. Iya siapa J nak keluar tengah malam masuk pukul 3 pula tuh. Tapi seorang pun bangun dia. Dia pilihan lain. Dia terpaksa pergi seorang-seorang. Masa dia dah habis buang hajat. Dia terdampak dari cermin ada. Cerita ini aku yang reka kok. Oke, bundak ini nama dia Zana, bukan nama sebenar. Zana anak pergi ke toilet. Zana pun terkejutlah kawan. Sama ada betul atau tidak aku betul sorry sebab ini berapa nak keseram. Kata iyalah pula takut. Dia terus tidur. Esoknya dia cerita mak dia. Aku berapa nak percaya dengan si Lani. Tentu si Lani tengah mamai. So dia ni berapa pasti dia pun cube. Pastikan benda itu Ila nampak ada perempuan tengah duduk. Waktu si Ila di tengah sedap tidur, tiba-tiba dia sedar sebab dia rasa macam ada benda duduk dekat katil sebelah. Cerita ini berlaku kepada kawan aku. Nama dia Ila. Bukan nama sebenar. Pas buat kerja sekolah, Ila nih dan terasa penat dan ngantuk. Story. Semana sejak ada mam. Terus sejak mana anak iya tuh. Kalau nak jumpa, coba tengok kat iktikap si sejajakan ni pun tengok. Iya, sejajakan ni tampak potianak. Masa tu jelaka kau yang gadis dah mati. Sejelaka ni pun saya gadis ni berjumpa dan gadis pun jawab. Tiba-tiba suara si awek berubah menjadi suara si gadis. Cakap macam mana boleh pinjam handphone si awek bini. Dah awek B pun menjawab, sorry sayang, tadi tidur. Si jejaka Ani terkejut dan si jejaka Ani pun cakap kangen main Uni sebenarnya siapa. Si jejaka Ani call balik si awek Beni. Kali ini suara si awek Beni berubah lain, tiba-tiba lain putus balik. Jejaka Ani kok iya balik. Maaf ya guys kalau aku agak belibet ngomongnya dan agak susah gitu bahasanya. Ini kayaknya bahasa Jawa guys dan aku nggak terlalu bisa bahasa Jawa. Maaf. Abang yang bisa tolong ajarin. Satu hari jelaka aku iya awek B. Ini kam biasa iya hai sayang bla bla bla. Si awek B menahlin pon putus. Satu hari keluar new poster mayat. Sekarang gadis mengandung dijumpai yes mayat gadis tak tahu puncak mati. Sementara itu Jaka menjauhkan diri dari gadis C terpingga-pingga. Gadis C jatuh hati sampai mengandung, namun kisah C dan D sebenarnya Blaze tengah jalan. Kemudian celaka A dan B simpatik pada C.
dalam keadaan. Dua tak tahu pelajar mana, tapi A dan B adalah kawan kepada gadis C. Cerita gadis C pernah bercumbu cium dengan D. Ada seorang lelaki A belajar UTP bercinta dengan gadis B. Juga belajar UTP, gadis C pula cinta dengan jejaka D. Hantu di UTP. Selesai yang tadi, guys. Oh, udah selesai. Selesai sebab udah lama on Twitter sebab pusing main game. Untuk menjadi kreator ke CSG pagi cepat sementara dia masih online. Itu kan hanya Matt demam dari menjadi presiden diam. Matt amat terkejut apabila melihat sebab itu dia terus berlari sampai bilik dan tertidur. Dan Matt mencari ayah bunyi itu sampai satu tempat Matt terdampak seorang wanita sedang memanggil Matt. Pada suatu masa Matt di dalam bilik keseorangan dan time itu perkara balik berlaku. Masa tuh dia dengar ada orang yang sedang memanggil. Hantu dan syaitan nih pegang kita pun dapat ini kan pula tak cubit. Itulah kata-kata ayahnya. Memang sejak kecil lagi Matt telah diajar dari tidak takut pada hantu. Menurut ayahnya, Matt ini terkenal dengan sifat yang jadi takut. Kisah ini berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu Matt bukan nama sebenarnya, ditingkatkan 2 dan tinggal di asrama. Tapi untuk gagahkan diri untuk cerita satu daripada beribu-ribu pengalaman, jauh mana sebenarnya tajuk pada ialah asrama. Assalamualaikum semua, dah di the end. Cerita lagi. Tiap kali berbulan penuh, seluruh kawasan kampung tidak akan buka tingkap karena takut penanggal itu masuk ke rumah. Keesokan harinya barulah Mak Ina ini Cita yang sebenarnya ketukan semalam itu ialah ketukan dari penanggal yang hagakan darah. Ina terus memberitahu kepada maknya tentang apa yang didengar tadi. Masa itu Mak Ina hanya mampu suruh Ina tidur saja. Tahu lepas itu Mak Ina terus duduk kat kursi. Lepas itu Ina dengan Mak dia terdengar bunyi ketukan kat tingkap. Mak Ina cepat-cepat tutup. Lepas itu Ina tanya Mak dia kenapa tutup tingkap tuh, tengah panas nih. Seelang beberapa hari Ina nih dia pergi buka tingkap masa time tengah malam. Sebelum Mak dia nampak yang tingkap itu tengah terbuka, dia pulang ke kampung masa bulan penuh sebab teman Mak nih. And next story, tahu sejauh mana sebenarnya hanya nak mengsosi saja. Makasih udah nonton ceritanya guys, bye bye.